Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu sekali lagi dalam channel Cinta Kebenaran. Kali ini mari kita lihat syubhat tabaruk seorang murid dengan guru yang ditimbulkan oleh Dr. Daniel. Mereka mendakwa mereka dah sampai ke pangkat muqarrabin. Bahaya juga ni. Dah dekat dah dengan Allah. Padahal kata Al-Ghazali, ini kita kena sebut apa Al-Ghazali kata. Ada orang yang dia belajar ilmu tasawuf, berguru dengan syekh, habis berguru cium tangan syekh, ambil berkat syekh, peluk syekh, ambil berkat syekh. Bayangkan berkat dia ambil berapa banyak lah. Setiap kali berguru dengan syekh, peluk syekh, ambil berkat. Ambil berkat. Punya banyak berkat dia angkut. Sampai dia rasa apa? Aku ni muqarrabin. Allah sayang. Berguru dengan Tok Syekh, cium tangan Tok Syekh, peluk Tok Syekh. Berkat duk mai. Sampai dia rasa dia pun dekat dengan Allah. Padahal kata Al-Ghazali, mereka itu fasik dan munafik. Mengambil berkat menurut Imam Ghazali tidak seperti yang didakwa oleh Dr. Daniel. Bahkan selaras dengan ajaran Ahlus Sunnah. Dalam kitab Al-Madkhal, karya Ibnul Hajj Al-Abdari, jilid pertama, cetakan pertama tahun 1929. Penerbit Al-Matma'ah Al-Misriyah bil Azhar, muka surat 255. Pengarangnya menulis, Qala al-Imamul Jalil Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabi adabis safar min kitabil ihya lahu ma haza nassahu. Telah berkata Imam Al-Jalil Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Adab As-Safar Al-Ihya, apa yang dinaskan oleh beliau, Al-Qismu Thani wahuwa ayyusafira li ajlil ibadati imma li jihadin au hajjin ila anqal. Bahagian kedua, iaitu bermusafir untuk ibadah atau berjihad atau haji, sampailah beliau berkata, wa yadkhulu fi jumlatihi ziyaratu quburil anbiya'i wa quburis sahabati wat tabi'ina wa sairil ulama'i wal awliya'i, dan termasuklah dalam menziarahi kubur para nabi, kubur para sahabat, tabi'in, para ulama lainnya dan para wali. Wa kullu yutabarraku bimusyahadatihi fi hayatih, dan setiap orang yang bertabarruk dengan menyaksikannya tatkala ia hidup. Yutabarraku biziaratihi ba'da wafati, mereka juga bertabarruk dengan menziarahinya setelah kewafatannya. Wa yajuzu syaddur rihali lihazal gharad, dan dibenarkan berazam untuk melakukan perjalanan demi tujuan ini. Justru itu sebenarnya Imam Al-Ghazali berpendapat boleh bertabarruk dengan Nabi, sahabat, tabi'in, ulama dan para wali tatkala mereka masih hidup mahupun sudah wafat. Tabarruk ni, namun kita tidak boleh bertabarruk, yakni meminta atau mencari berkat pada manusia beserta peninggalannya, kecuali kepada peribadi dan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan tidak berlaku lagi setelah wafatnya. Semua barang peninggalan beliau sudah tidak ada dan lenyap. Setelah wafatnya Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari sahabat yang bertabaruk kepada diri Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya. Kalau kepada Abu Bakar yang dijamin syurga sahaja tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk bertabaruk kepadanya, apalagi kepada orang yang selain beliau. Oleh kerana itu, tidak boleh seorang Muslim bertabaruk dengan kiai, habib dan lainnya, dengan tubuhnya, pakaiannya, sisa makan dan minumannya atau yang lain. Semua ini adalah perbuatan bid'ah. Dakwaan Halim Hasan bahawa tabaruk terhad kepada Nabi semata-mata tidak tepat. Dalam kepercayaan Ahlussunnah, para ulama juga membawa berkat. Dalam kitab Kashful Mushkil min Hadith As-Sahihain, karya Ibnu Jauzi, jilid ketiga, penerbit Darul Watan, Riyadh, muka surat 312. Pengarang menulis,
wa yanbaghi lil alim idza talaba al awam at-tabarruk bihi fi misli hadha alla yukhayba dhununahum wa ayyahmilahum ala ma hum alayhi. Hendaklah bagi orang alim apabila diminta tabarruk oleh orang awam dengannya dalam misalan ini, hendaklah orang alim itu tidak mengecewakan mereka dan hendaklah membenarkan mereka bertabarruk. Justru itu, Ahlus Sunnah sudah membincangkan tabarruk atau mengambil berkat daripada para ulama. Dalam kitab Tarikh Madinatis Salam atau Tarikh Baghdadi, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, penerbit Darul Ghalbi Islami, cetakan pertama tahun 2001, muka surat 445. Pengarangnya menulis, Haddatsana Ali bin Maimun qala sami'tu asy-Syafi'i yaqulu inni la tabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila khabrihi fi kulli yawmin ya'ni dhairan. Diriwayatkan Ali bin Maimun berkata, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya aku bertabarruk dengan Abu Hanifah dan aku datang ke kuburnya setiap hari, iaitu sebagai penziarah. Justru itu Imam Asy-Syafi'i bertabarruk dengan kubur Imam Abu Hanifah, dan telah kita lihat tadi bahawa bertabarruk dengan yang hidup sama seperti bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal dunia. Fa iza 'aradat li hajatun sallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala hajatan 'indahu fama tab'udu 'anni hatta tuqda. Apabila aku memiliki hajat, maka aku solat 2 rakaat. Aku datang ke kuburnya dan memohon hajat kepada Allah di sisinya, maka tidak lama permohonan hajatku itu termakbul. Malah di zaman para sahabat, ada orang yang bertabarruk dengan kotoran unta. Dalam kitab Tarikh At-Tabari, jilid keempat, penerbit Darul Ma'arif Mesir, muka surat 522, diriwayatkan an Abil Bakhtari At-Ta'i qala atafat dabbatu wal azdu bi Aisyata yaumal jamal. Tersebutlah riwayat daripada Abil Bakhtari At-Ta'i yang berkata, Bani Dabbah dan Al-Azdi mengelilingi Aisyah di hari perang Jamal. Wa iza rijalun minal azdi ya'khuzuna al-ba'ral jamal fayafuttunahu wa yashummunahu. Seorang laki-laki dari Bani Al-Azdi mengambil tahi unta, menghidu baunya dan menciumnya. Wa yaquluna ba'ru jamali ummina rihuhu rihul misk. Dan berkata tahi unta ibu kami berbau seperti kasturi. Ini menunjukkan laki-laki tadi bertabaruk dengan kesan-kesan Aisyah, dan Aisyah termasuk dalam kategori sahabat Nabi. Kesimpulannya, tabaruk dengan Nabi, sahabat, wali dan ulama, sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia, adalah dibenarkan menurut Ahlus Sunnah.